Nabi menangis, Nabi duduk di kebun kurma kepunyaan Utbah bin Rabi'ah. Nabi duduk tahun tu menangis. Nabi angkat tangan kepada Allah. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku tak ada siapa aku nak mengadu. Ya Allah, aku ada isteri meninggal, aku ada pak menakan meninggal, aku tak ada siapa aku nak mengadu. Aku mengadu kepadamu ya Allah. Ilaika ashku dha'fa quwwati. Aku ni tak kuat sebenarnya ya Allah. Aku sedih ya Allah. Pasal apalah suruh aku pergi tahun tu. Wa illata hilati, sikitnya kedekat yang ada dekat aku. Anta Rabbi wa anta Rabbul mustad'afin. Engkaulah Tuhan aku, engkaulah Tuhan kepada orang-orang yang lemah. Ila man takiluni, diri aku ni engkau nak buang ke mana ya Allah? Ila ba'idin yatajahamuni, adakah engkau nak buang aku kepada musuh yang ingin membunuh aku? Nabi baca doa tu tuan-tuan. Mana ngadu Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba di saat itu malaikat Jibril datang bersama dengan malaikat yang disebut sebagai Akhsyabain, iaitulah malaikat dua gunung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Yang saya hormati sahabat seperjuangan saya, saudara Khairul, yang berbahagia Tuan Pengerusi Masjid, Ashabul Fadilah Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya ayah-ayah, ibu-ibu, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan-tuan bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Kita selalu sambut bulan 12 Rabiul Awal ini, kita duk sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa makna maulid? Iaitulah hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila cerita tentang kelahiran Nabi, dia merupakan satu rahmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita berdasarkan kepada ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Yang bergembira ni bukan hanya manusia, tetapi yang bergembira juga seluruh alam. Sehingga kan alam-alam yang disebut alam haiwan, alam jin, alam malakut ataupun malaikat, semua bergembira dengan diutuskan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, dalam kita bergembira dengan keputeraan Nabi ini, sedang ataupun tidak, 12 Rabiul Awal juga merupakan detik-detik kegembiraan kita itu direnggut oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah dengan kewafatan baginda pada titik 12 Rabiul Awal. Cerita tentang wafat, insya-Allah saya kalau ada masa kita cerita sikit bagaimana detik kewafatan melalui hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
Kita dengar cerita tentang Nabi ni tuan-tuan, tak ada satu pun perihal Nabi ni dia mencela akan umat dia. Hatta Nabi SAW sepanjang dia menjadi Nabi, dia mengutamakan kita umat dia. Nabi selalu mendahulukan kita. Apa-apa sahaja yang Nabi nak pohon kepada Allah Ta'ala bukan hanya untuk diri dia, tetapi dia melihat permohonan itu adalah kepada umat-umat dia. Bukan hanya dia nak bagi umat dia bergembira, malah dia sendiri sanggup mempertahankan jiwa, raga dan juga nyawa dia semata-mata mendahulukan umat dia. Kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, bagaimana sayangnya Nabi SAW kepada kita, kita rasa terhibur dengan kesayangan, kasih dan cinta yang maha hebat ini. Apa-apa Nabi nak buat, Nabi akan fikir tentang umat dia. Hatta dalam persoalan ibadah sekalipun, Nabi meringankan ibadah dia pasal Nabi tak mau di kalangan umat dia itu merasa berat dengan ibadah yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok dalam persoalan salat tarawih sekalipun, Nabi SAW dia keluar untuk salat malam, qiyamul lail, salat tarawih. Hanyalah dalam 3 hari Nabi keluar untuk salat. Hari yang keempat Nabi tak keluar. Sahabat Nabi yang sudah berpusu-pusu menunggu Nabi untuk nak salat bersama dengan Nabi, hari keempat mereka tertanya-tanya pasal apa Nabi tak keluar. Nabi kata apa? Nabi kata, aku tak mau benda ni akan memberatkan kamu. Aku tak mau bila kamu ikut, kamu akan menyatakan perkara tu wajib dan akan menjadi satu bebanan kepada kamu. Sampai tak tu Nabi duk fikir tentang kita. Sehingga kan tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala dia memberikan tentangan, memberikan pelawaan kepada Nabi. Sama ada Nabi nak memilih keduniaan ataupun Nabi nak memilih umat dia. Ternyata Nabi memilih kita. Kalau kita tengok dalam surah Ad-Duha, yang tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu rajin duk baca sampai kepada ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ada di kalangan para ulama yang menghayati perjuangan dan sirah Nabi SAW, bila mereka sampai kepada ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, mereka akan berhenti di situ dan mengenangkan benda ni pernah dituju kepada baginda Rasul. Apa kata Allah? Muhammad, apa saja yang engkau inginkan, apa saja yang engkau mahu kau minta, fatarda, Tuhan pasti akan bagi. Yu'tika, Tuhan akan bagi. Bukan hanya Tuhan nak bagi kelebihan-kelebihan yang telah Tuhan bagi kepada Nabi Muhammad, malah Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada Nabi lebih daripada itu. Kalau tuan-tuan rajin membaca sebuah kitab Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji, dia menyatakan warawadathul jibalu bi an takuna lahu dhahaban fa abah. Sehingga kan Allah Ta'ala memberikan tentangan kepada Nabi untuk dijadikan gunung-gunung yang besar, antara dia gunung Uhud, supaya menjadi emas dan dikurniakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa abahu, tetapi sayangnya Nabi tolak. Penduduk Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, tatkala Allah Ta'ala menurunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, peringatkan kepada ahli keluarga kamu tentang Islam. Nabi duk fikir sebelum tu, macam mana aku nak habaq kepada ahli keluarga aku, kata aku ni Nabi, aku ni Rasul yang diutuskan oleh Allah. Nabi panggil adik-beradik dia, Nabi panggil di kalangan sanak saudara dia, dan Nabi menyampaikan benda ni kepada mereka. Dan tatkala itu tuan-tuan sekalian, mereka menolak ajaran Nabi dan mereka memberikan tawaran kepada Nabi Muhammad, kalau hang nak jadi orang yang besar, hang nak pangkat, hang nak harta, hang minta dekat kami, kami akan bagi. Tapi jangan hang duk pergi cerita hang tu Nabi.
Jangan hang memecah belahkan masyarakat dengan membawa ajaran yang baru yang boleh merosakkan ikatan ukhuwah di kalangan kami. Tuan-tuan tengok sampai tahap tu. Nak bagi jawatan, nak bagi harta, nak bagi pangkat, nak bagi takhta kepada Nabi, tetapi Nabi menolak. Tolakan demi tolakan yang dibuat oleh Nabi ini, Allah Ta'ala menghantar malaikat Jibril alaihi salam supaya berjumpa dengan Nabi. Wahai Jibril, izhab ila Nabi, pergilah kamu kepada Nabi, fas'alhu, kamu tanya dia apa yang dia nak sebenarnya. Nak bagi harta dia tak mau, nak bagi pangkat dia tak mau, nak bagi kedudukan dia tak mau. Tuan-tuan tahu tak benda apa yang dia minta kepada Allah? Dia kata, idzan ya Rabb, kalau macam tu banyak sangat nak tawaran nak bagi kepada saya nak minta satu je. La arda wahidan min ummati finnar. Saya tak mau walaupun ada satu orang pun di kalangan umat saya yang duduk dalam api neraka. Saya nak satu jaminan. Saya tolak harta, saya tolak pangkat, saya tolak darjat. Saya nak satu jaminan yang saya nak apa dia? Saya tak mau dan saya tidak rela di kalangan umat saya yang ada dalam api neraka. Walaupun satu orang, saya yang tu yang saya nak. Tuan-tuan, ini yang Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tak sepatutnya sangat kalaulah kehadiran Maulidur Rasul, kalaulah kita dengar Nabi disebut di telinga kita, kita tak balas dengan salawat ke atas Nabi alaihi salatu wassalam, memang tak sepatutnya. Sebab itulah Jibril alaihi salam ketika mana dalam satu peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nak naik atas mimbar, Jibril pun hadir kepada Nabi. Jibril kata apa? Ba'uda man zukirta indahu falam yusalli alaik. Muhammad, aku nak abang satu benda amat celaka kepada umat kamu Muhammad. Barang siapa yang dia mendengar nama kamu disebut, barang siapa yang telinga dia dengar nama kamu disebut, falam yusalli alaik, tetapi mereka tidak berselawat ke atas kamu wahai Muhammad, maka Nabi pun mengaminkan doa Jibril alaihi salam. Makna dia celaka bagi orang-orang yang tidak menyebut ataupun tidak berselawat ke atas Nabi ketika mana mendengar ungkapan Nabi disebut di telinga kita. Pasal apa tuan-tuan? Kerana Allah Ta'ala dan para malaikat berbangga ketika mana menyebut nama Nabi SAW. Tuan-tuan lalu duduk dengar hari Jumaat, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Dengar ada ayat tu. Ke lena waktu tu. Lena pasal ni. Dengar tu. Tok Bilal pegang tongkat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Makna dia apa tuan-tuan? Allah Ta'ala dan para malaikat senantiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai manusia, ayat ni tuan-tuan sekalian, Tuhan dia tarik diri kita. Ayat ni Tuhan dia jentik hati kita. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Kalau Allah selawat, kalau Nabi selawat, hampa bila nak selawat? Tuan-tuan, Allahu Akbar. Jadi tak sepatutnya sangat kalau kita tidak berselawat ke atas junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pernah dengar cerita apabila ada orang bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia mimpi dia jumpa Nabi, dia bangkit daripada mimpi itu, tidak ada perkataan yang lain melainkan hanyalah cucuran air mata yang akan menitik daripada mata dia. Profesor Dr. Almarhum Datuk Dr. Harundin, berapa kali dia cerita, kata dia mimpi jumpa Nabi SAW. Tuan-tuan menangis-nangis. Kita yang tengok ceramah dia pun, kita pun menangis. Dia kata dalam satu kabilah, kebetulan waktu tu dia sakit sangat, Dr. Harundin kata. Dia sakit sangat belakang dia ni. Malam tu dia tidur, dia mohon kepada Allah supaya Tuhan bagi kesembuhan kepada dia. Tuhan bagi dia mimpi, tuan-tuan sekalian. Mimpi itu dia nampak ada satu khemah, macam mana khemah Arab Badui. Dan orang pakai duk habaq kepada dia, orang kata dalam tu ada Nabi SAW. Dia menunggu.
Duk di luar dia duk tunggu bilakah Nabi SAW nak keluar. Terdetik di fikiran dia, dia kata aku nak buat macam mana aku nak dekat dengan Nabi. Dia terus mencari kasut Nabi SAW, dia ambil dan dia pegang kasut Nabi. Dia duduk tunggu Nabi, tiba-tiba orang kata Nabi nak keluar lah. Dia jadi ketang, dia jadi sejuk seram, dia jadi gelabah. Dan ketika mana dia nampak sosok tubuh sudah keluar daripada khemah tu, dia terus pergi depan Nabi, dia suar kasut di hadapan Nabi. Dia nampak kaki Nabi yang berseri-seri, yang mulia tu nak masuk dalam kasut tu, dia nampak. Dan tak kala tu dia kata, aku teringin sangat nak panggung kepala. Dia kata, bila aku panggung, aku tak nampak wajah Nabi, yang aku nampak cahaya tu. Aku tak sempat untuk nak tegur Nabi. Tiba-tiba aku digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tidur aku. Dia mengkit-mengkit, dia menangis. Tuan-tuan sekalian, menangis yang teramat sangat. Yang tu baru jumpa Nabi SAW dalam mimpi, tak jumpa dalam real lagi. Macam mana yang Nabi habaq, man zara qabri, siapa yang menziarahi kubur aku, ka'anna zarani fi hayati, sesungguhnya seolah-olah dia menziarahi aku ketika mana aku hidup. Min asyaddi ummati hubbali, di antara umat yang amat kasih dan sayang kepada aku siapa? Orang yang mempersiapkan bekalan untuk datang berjumpa dengan aku. Hadis ni ulama kata apa? Kita pulun cari duit, kita simpan duit, kita nak pergi buat umrah. Antara niat kita nak pergi buat umrah pasal apa? Kita nak ziarah maqam Nabi yang mulia di Madinatul Munawwarah. Pengalaman saya 2017 saya pergi buat haji. Ketika mana dah selesai dah masyair haji apa semua, dia bawa pergi ke Madinah. Bila sampai di Madinah, tuan-tuan, ada mutawif tunjuk lah. Dia kata, kita berjalan, jom kita masuk daripada belakang Masjid Nabi SAW. Kami pemula masuk. Bila masuk-masuk, saya ni tak tengok benda lain melainkan saya nak tengok kubah hijau yang selama ni saya tengok di Malaysia. Saya teringin sangat nak tengok kubah hijau tu. Saya nampak kubah hijau tu. Lalu mutawif bawa jalan pergi. Dia kata, melalui jalan kanan ni kita akan masuk daripada pintu kanan, pintu Jibril sebelah kanan kita akan masuk, dan di saat itulah kamu akan nampak dalam tu, iaitulah kubur Nabi bersama dengan dua sahabat yang tercinta, Abu Bakar dan juga Umar. Tuan-tuan, banyak benda yang saya nak habaq kepada Nabi ni. Saya langkah masuk dalam Masjid Nabawi, banyak benda saya nak habaq kepada Nabi. Selepas daripada saya bagi salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, saya nak habaq kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mai daripada Penang ni, saya duk dengar hadis tentang kamu ya Rasulullah, saya duk cerita tentang kamu ya Rasulullah. Tuan-tuan, banyak benda saya nak habaq. Saya kagum dengan kamu. Hatta nama saya sendiri bermula dengan Muhammad. Saya nak nama anak saya pun macam tu. Saya nak syafaat daripada kamu ya Rasulullah. Bantulah saya ya Rasulullah. Banyak benda, hasrat dan keinginan saya nak sampaikan kepada Nabi SAW. Tuan-tuan yang biasa pergi, tuan-tuan tahu macam mana perasaan ni. Bila kita mula berjalan daripada kanan nak masuk ke kiri tu, polis Arab tu akan panggil, ya Haj, takharaj ya Haj, mai berjalan kan. Tuan-tuan, bila sampai nampak yang kata pagar warna mai tu, kita nampak di situ ada bulatan hijau ditulis Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mula berjalan, pitang tu berhenti tang tu nak habaqkan Nabi, bagi salam, lepas tu tak keluar ayat apa lah. Yang keluar hanyalah air mata yang berlinangan. Selama ni aku hidup di Pulau Pinang, aku hidup di negara Malaysia, aku tak pernah jumpa pun Nabi. Tapi hari ni tuan-tuan, saya hari tu saya rasa seolah-olah daripada celah-celah pagar tu saya nampak macam mana Nabi sedang duk tunggu. Saya rasa macam tu. Dia main satu perasaan, ya Allah, perasaan yang saya tak boleh nak gambarkan macam mana. Duk berasa macam Nabi duk tunggu. Dan apa yang saya hasratkan langsung tak keluar daripada mulut saya, tuan-tuan sekalian. Hanya keluar Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Yang tu
Duk tunggu lama, lepas tu polis Arab ni dia hanggut keluar. Ya Haji, harak dia kata, suruh bergerak, kita pun bergerak keluar. Bergerak tak apa, saya aku nak main pula. Main pula, lepas tu pi pula, duk kena halau apa tu. Nak cerita apa tuan-tuan? Ini Nabi. Kita sambut hari ini, kita tak rasa apa. Tetapi sesungguhnya kita mohon kepada Allah, biarlah sambutan yang kita buat ini disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, kita masuk dalam orang-orang yang mendapat syafaatul uzma, syafaat yang besar daripada Nabi. Sebab Nabi sebut, Nabi kata, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah aku, dia adalah orang yang sayang dekat aku. Tanda sayang kepada Nabi, hidupkan sunnah Nabi. Tak boleh buat sunnah besar, ambil sunnah kecil-kecil, janji kita buat. Dan Nabi kata, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang sayang kepada aku, dia akan duduk dengan aku dalam syurga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pilihlah kami semua, ya Allah, amin. Tuan-tuan, seorang sahabat Nabi yang bernama Sauban ibnu Bujdat radhiyallahu anhu. Dia ni dalam kitab syakhsiyah antara sahabat-sahabat Nabi, dan dia disebut sebagai perindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perindu kepada Nabi ni siapa? Orang yang kalau Nabi tak nampak depan mata dia, dia nanti akan keluh kesah. Orang yang ketika mana dia tak nampak sosok Nabi, dia akan menangis. Sampailah satu hari dia kata, sampai bila aku nak jadi macam ni? Lah ni tak apalah, Nabi ada lagi. Nanti kalau Nabi tak ada, aku nak tengok siapa? Dalam sebuah hadis, dia kata, Nabi SAW nampak Sauban ibnu Bujdat mai kepada dia. Dalam keadaan mahzun, dalam keadaan muka dia tu muka yang sedih. Sebab dia duk fikir apa tuan-tuan sekalian? Dia kata, kalaulah aku mati, aku ditakdirkan menjadi ahli syurga, mungkin tingkatan syurga aku dengan Nabi berbeza. Maknanya dalam syurga aku tak boleh jumpa Nabi. Dia fikir sampai tahu tu. Tapi kalaulah aku ditakdirkan menjadi ahli neraka, sudah pastilah aku takkan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita kena fikir macam tu tak? Pernahlah kita fikir macam tu? Aku ni ahli neraka ke ahli syurga? Kalau aku ahli syurga ni besar tuah dah. Tapi boleh dah aku jumpa Nabi. Tapi kalau aku ditakdirkan ahli neraka, tak jumpa dah Nabi. Sebab Nabi duduk dalam syurga. Benda tu dia duduk fikir, benda tu duduk main dalam pemikiran dia. Sampai menangis-menangis dia tuan-tuan. Sehingga kan dia jumpa Nabi SAW, Nabi kata, ya fulan, Nabi kata, wahai Sauban, mali araka mahzunan, aku duk tengok hang ni sedih ni pasal apa? Bukankah aku duk depan mata hang, nak sedih apa lagi? Kalau hang rindu, hang kasih, rindu dendam yang ada dekat hang, bila duk depan mata hang, nak sedih apa lagi aku duk depan hang ni? Apa kata Sauban tuan-tuan sekalian? Ya Nabi Allah, syai'un fakkartu fihi. Nabi Allah, saya duk fikir satu benda ni, dia kata. Ma huwa? Nabi kata, benda apa? Nahnu nadghu alaika wa naruh nanzuru ila wajhika wa nujalisuk wa ghadan turfa'u ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fala nasilu ilaik. Dia kata, ya Rasulullah, kami ni, saya ni tiap-tiap hari saya nampak Nabi. Saya ni tiap-tiap hari akan duduk dalam majlis Nabi. Maknanya Nabi akan duduk depan mata saya. Tetapi yang paling saya takut ni apa? Wa ghadan, isu, wa turfa'u ma'an nabiyyin fala nasilu ilaik. Kalau kamu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu dimatikan oleh Allah taala, saya nak tengok siapa, dia kata. Lah ni tak apalah duk nampak Nabi depan mata. Duduk, kalau ada masalah boleh duk cerita dekat Nabi, boleh duduk dengan Nabi, tengok muka Nabi tu pun yang seperti bulan purnama tu pun dah cukup menghilangkan masalah yang duk ada dekat saya. Tapi lepas ni saya nak tengok siapa. Falam yaruddan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak jawab.
Kena soalan macam tu Nabi tak jawab. Nabi duduk senyap, tuan-tuan sekalian, dan Nabi meninggalkan yang kata Thauban ibnu Mujdah dalam keadaan terpinga-pinga, jawapan dia tak dapat. Rupa-rupanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam surah An-Nisa ayat 69. Yang ni tuan-tuan pun selalu duduk baca doa ni. Apa dia ayat tu? Tuhan buat turun, Tuhan kata wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bila Tuhan buat turun dalam surah An-Nisa ayat 69 tu, Nabi SAW keluar daripada rumah dia. Nabi terus pergi cari Sauban. Aina Sauban? Bashir ya Sauban. Sauban di mana ni? Habakkah kata berita gembira yang besar bagi dia, bagi Sauban ni. Sahabat-sahabat dipakat lari pergi cari Sauban. Sauban, Nabi cari hang tu. Nabi kata ada berita gembira kepada hang. Sauban dia dengar-dengar tuan-tuan, ketak lutut. Sejuk badan dia. Dan dia ni kira teriak ya. Menangis. Dia lari pergi jumpa Nabi SAW. Dia peluk Nabi. Bila dia peluk Nabi, dia kata, malaka ya Nabi. Apa Nabi? Nabi kata, Sauban, aku meninggalkan hang kemarin, bukan aku tak mau jawab soalan hang, tapi aku tak ada jawapan. Tetapi tadi, atahu Jibril, malaikat Jibril mai kepada aku, membawa jawapan ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawapan daripada Allah? Wa may yuti'illaha war rasul. Tuan-tuan pegang elok ayat ni. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dua benda. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Allah Ta'ala akan bagi satu nikmat yang besar. Kalau satu nikmat, kalau an'ama Allah maknanya lebih lagi nikmat. Tuhan akan bagi satu nikmat yang paling besar. Antara nikmat yang terbesar apa? Mereka akan bersama-sama dengan orang yang Tuhan bagi nikmat, iaitulah di kalangan para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan juga orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka akan duduk dalam syurga dalam keadaan duduk berjiranan seperti mana dalam satu masyarakat. Kita boleh duduk dengan Nabi, duduk dalam satu kampung syurga bersama dengan Nabi. Tiap-tiap hari nak tengok Nabi pun boleh, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Syarat dia dua, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud di depan Kaabah, waktu tu cerita tentang dakwah kepada masyarakat, dakwah secara besar belum lagi dibuat. Dakwah ni mula-mula buat di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Makhzumi. Tuan-tuan ingat nama ni? Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Makhzumi. Nabi buat dalam bentuk usrah kecil di rumah tu. Sebab apa? Sebab Nabi nak buat di masjid, Nabi tak dapat permit lagi waktu tu. Permit kerajaan tak bagi. Buatlah di rumah. Duduk di rumah. Duduk dalam rumah tu, mailah sahabat Nabi, mai pak menakan Nabi, mai sepupu Nabi Sayyidina Ali. Antara dia Hamzah bin Abdul Muttalib, dia juga duduk dalam rumah tu. Duduk dengar Nabi duduk bagi cerita tentang Islam. Satu hari, Nabi teringin untuk Nabi bersujud di hadapan Kaabah. Kaabah ada waktu tu. Bila Nabi sujud di hadapan Kaabah, tuan-tuan sekalian, rupa-rupanya dalam keadaan Nabi sujud tu dilihat oleh pembesar-pembesar Quraisy. Puak-puak ni juga tak puas hati dekat Nabi ni. Dia tengok Nabi Muhammad, dia kata tu, Muhammad pergi sujudlah. Dia panggil ada satu orang yang bernama Uqbah ibnu Abi Mu'ayt. Uqbah ibnu Abi Mu'ayt. Dia kata, Uqbah, hampir cari satu benda, hampir buat naya kat Muhammad. Rupa-rupanya Uqbah dia pergi cari Salah Jazur. Salah Jazur ni apa? Satu guni yang dalam tu ada perut unta, ada najis unta, ada segala najis-najis natang hak lain duduk dalam tu.
Dia bawa benda tu faqadhafahu ala zahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa benda tu, dia pituang waktu Nabi duduk sujud tu, dia pituang perut unta dan juga najis-najis tu atas belakang Nabi. Tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, kita duduk semayang hari ni tak ada siapa lagi duduk kacau kita. Tak ada lagi orang duduk, bukan kata orang boboh najis, orang pergi duduk atas kita tak ada lagi. Duduk sujud tak ada siapa kacau. Tapi yang kata Nabi, dia pernah mengalami benda tu. Orang tuang najis atas belakang dia. Bila najis atas belakang dia, tengok-tengok dia berasa najis, tuan-tuan sekalian, dia tak panggung kepala. Sahabat-sahabat Nabi hak lain ni, hak mana baru masuk Islam ni, mereka tak berani nak tunjuk Islam mereka lagi ni. Mereka duduk tengok-tengok, oh mereka kata jahanam dah nu, apa mereka buat kat Nabi kita tu. Mereka tak berani lagi untuk nak tolong Nabi, pasal mereka tengok kes-kes yang berlaku pada sahabat yang lain. Antara dia Bilal bin Rabah, macam mana Bilal bin Rabah yang diseksa oleh tuan dia. Mereka tengok juga macam mana Ammar bin Yasir. Mereka tengok Yasir, mereka tengok mak kepada Ammar, Sumayyah, yang dibunuh dengan kejam, tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Tak berani mereka nak untuk nak tahan, tak berani mereka nak pergi kacau. Kita azan dulu. Tuan-tuan, bila kita dengar azan tadi, dah saya teringat siapa yang ada malam ni dan siapa yang dengar kuliah live apa semua, lepas daripada ni saya minta tolong sangat-sangat, bila dengar azan jangan lupa untuk kita doa selepas azan. Sebab berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari. Hari ni kita ambil, ni bukan bawa keluar duit pun, modal apa pun tak bawa keluar. Tuan-tuan berhenti kerja Ustaz, tuan-tuan tengah duduk kerja, tak apa dengar azan, senyap Ustaz, betul angkat tangan. Tak mau angkat tangan, tak apa, baca ya. Nabi kata apa tuan-tuan sekalian? Nabi kata man qala hina yasma'un nida. Siapa yang membacakan ataupun menyebut ketika mana dia mendengar an-nida. An-nida ni seruan azan. Habis-habis itu dia baca Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, apa semua sampai habis. Yang ni yang kita nak dengar. Nabi kata apa? Hallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Nabi kata dia berhak untuk mendapat syafaat aku ketika mana hari kiamat. Tuan-tuan jangan harap anak-anak kita nak tolong kita. Tuan-tuan jangan harap pak kita, mak kita nak tolong kita. Tuan-tuan jangan harap kawan-kawan kita atas dunia nak tolong kita. Jangan harap isteri, jangan harap suami. Kita seorang-seorang. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran pada hari itu, yauma idzin, pada hari itu tuan-tuan sekalian, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu saudara dengan saudara dia tak peduli dah. Hari itu mak pak tak peduli ke anak-anak, anak-anak tak peduli kepada mak pak. Hari itu suami tak peduli kepada isteri, isteri tak peduli kepada suami. Kita seorang-seorang kan. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu kita duk ulun, kita duk gelut dengan urusan kita masing-masing. Alangkah indahnya syafaat Nabi datang menjelma dan menjemput kita pada hari itu. Jadi ambil kesempatan ni. Walaupun dengar malam ni benda simple. Hak saya nak cerita hak banyak-banyak ni mungkin kita lupa tuan-tuan sekalian. Duk dengar, tak dengar, nampak sejuk dia macam malam ni dia lena ke apa, mana kita nak tahu. Korang-korang hak dapat lepas daripada semayang, aku akan berdoa sampai bila-bila. Amalkan benda tu tuan-tuan sekalian. InsyaAllah syafaat Nabi, sebab jaminan Nabi SAW. Tuan-tuan saya teruskan tadi. Yang kata Nabi SAW, ketika mana atas belakang dia itu dia letakkan najis unta, perut unta yang busuk atas belakang Nabi, Nabi tak panggung kepala. Sahabat Nabi ni duk teriak, kami tak boleh nak buat apa, kami tak ada kekuatan. Lepas tu yang mereka nampak Fatimah, anak Nabi. Mereka pergi panggil Fatimah, Fatimah nampak hang jadi apa lah. Fatimah pun main-main tengok, ya Allah, apa dah jadi dekat pak aku ni. Fatimah pun main, tuan-tuan. Ja'at Fatimah fa'akhazathu ala zahri. Fatimah main-main dia kaih atas belakang Nabi tu sambil dia duk marah. Wada'at man sanak, sambil duk marah. Apalah hangpa buat kat pak aku ni? Pak aku bukan buat apa pun kat hangpa. Yang hangpa buat nayang macam ni pasal apa?
Yang golongan pembesar Quraisy duk tengok sambil duk gelak apa yang Fatimah duk buat. Menangis Fatimah, dia duk buang ni belakang Nabi. Nabi tak panggung kepala. Di saat itu berguguran air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi panggung kepala, Nabi mengangkat tangan, wa rafa'a yadayhi, Nabi angkat tangan, Nabi kata Allahumma alaika mala'a min Quraisy. Nabi kata, ya Allah, hancurlah pokok pembesar Quraisy ni ya Allah. Nabi sebut nama satu-satu antara dia. Nabi sebut Abu Jahal ibn Hisham, wa Utbah ibn Rabi'ah, wa Uqbah ibn Abi Mu'aid, wa Syaibah ibn Rabi'ah, wa Umayyah ibn Khalaf, wa Ubay ibn Khalaf. Nabi sebut nama-nama ni. Antara 6 orang, 7 orang hak Nabi sebut nama ni, tuan-tuan. Abdullah ibn Mas'ud kata apa? Nama hak Nabi sebut tu, aku nampak mereka seorang-seorang terbunuh di dalam peperangan Badar. Hak Nabi sebut satu-satu tu terbunuh dalam peperangan Badar. Falaqad ra'aituhum qutilu yauma Badr. Dia kata sesungguhnya Abdullah ibn Mas'ud dia kata dalam peperangan Badar ni aku nampak depa ni mati, aku nampak dia ni mati, aku nampak dia ni mati dalam keadaan mati yang cukup menyeksakan. Pasal apa? Pasal atas dunia yang hampa kacau ni bukan seorang, bukan sebarangan orang. Yang hampa kacau ni adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Abdullah ibn Mas'ud dia kata apa? Aku duk nampak mereka tu, mayat mereka tidak diselenggarakan dengan baik. Mereka pakat korek tanah, mereka tolak tu bertanam. Cuma mereka tak dapat nak berjumpa dengan mayat Ubay ataupun mayat Umayyah ibn Khalaf. Dia ni siapa tuan-tuan? Dia adalah Allahumma salli alaihi, dia adalah ketua ataupun tuan kepada Bilal bin Rabah. Mayat dia tak jumpa. Sebab apa mayat dia tak jumpa? Yang nampak mayat dia itu taqatta'at awsaluhu falam yulqa fil bi'ri. Yang ada orang nampak kasut dia dan bersama dengan kaki dia. Orang nampak tangan dia duduk sana, orang nampak badan dia duduk belah tu, orang nampak baju besi dia duduk belah tu. Maknanya mayat dia telah dihancur dan dipotong-potong oleh tentera Islam dan dipisah-pisahkan mayat dia. Biar lagu tu dia jadi kering lagu tu, lepas tu burung nanti main makan habis macam tu. Nak abang apa tuan-tuan? Itulah pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah lagi buat macam tu. Baru jawatan kuasa masjid tahan halau suruh balik ambilkan sejadah, maki berkapak lah. Dia tak dia tuan. Tu pun saya tengok tadi jawatan kuasa siap bawa keluar emas lagi. Siapa tak ada nak ambil pula seorang satu. Nak pergi beli 3 kupang ke 2 kupang lah ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan nampak? Tapi Nabi lah buat bilah macam mana pun dekat dia. Tak ada masalah yang kata Nabi ni. Kita pegang tang tu. Kita ni siapa? Orang nak hina ke? Orang nak kata ke? Orang nak ancam ke? Orang nak fitnah ke? Tolak semua tu tuan-tuan. Pasal apa? Kalau Nabi tu kekasih Allah lagi teruk orang buat, dia pun tak ada masalah. Kita ni siapa nak dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, kesedihan Nabi juga yang kedua ketika mana pak menakan dia Abi Talib meninggal dunia. Tuan-tuan kenal Abi Talib? Abi Talib ni orang yang menjaga Nabi selepas daripada kewafatan Abdul Muttalib, iaitulah tok wan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Talib jaga. Abi Talib ni orang bagus tuan-tuan sekalian. Dia ni selalu duduk tolong Nabi, sehingga kan bila ada orang nak kacau anak menakan dia akan duduk di hadapan. Hangpa kacau anak menakan aku membuih hangpa. Abu Talib ni. Ketika mana saat dia menghadapi sakaratul maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan dia, bersama dia juga, iaitulah Abu Jahal duduk dekat dia juga. Lepas tu dia kata dekat pak menakan dia, waktu tu pak menakan pun tak ada nak bercakap apa dah. Duk lorat dah kalau bahasa kita. Ayy ammi, dia kata wahai pak menakan ku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Kalimah ni lah yang akan kau perlukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa tuan-tuan? Kalimah la ilaha illallah tu hatu. Sebelum nak mati, Nabi kata apa? Man akhiru kalamihi qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalam dia menyebut la ilaha illallah, masuk syurga. Sebab tu kita sebelum nak tidur tuan-tuan sekalian, mulut kita ni biasakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimah tu. Jadi Nabi habaq kepada pak menakan dia. Waktu tu pak menakan dia tak masuk Islam lagi. Nabi dakwah pak menakan dia waktu sakit tu. Nabi kata, ai ammi, pak menakan saya, pak cik saya,
Sebutlah ni, kalimah ni lah engkau akan perlukan ketika mana engkau bertemu dengan Allah. Faqala Abu Jahal, waktu tu Abu Jahal pun ada ya. Abu Jahal kata apa? Ya Abu Talib, targhabu an millati Abdul Muttalib. Abu Talib, late dia bagi betul lah. Late. Oh late. Late pun tak larat nak buka mata lah. Hang duduk agama Pak Hang Abdul Muttalib tu betul dah, dia kata. Betul dah, dia kata, tu sahlah duk ikut agama hak baru, agama ni pun tak tahu betul tak betul. Abu Jahal kata macam tu kepada Abdul Muttalib. Apa nama Abi Talib. Lepas tu pula Nabi pun habaq lagi, macam tu juga Abu Jahal dia duk kacau. Sehingga kan tuan-tuan sekalian, falam yazala yukallimanihi hatta qala akhir syai'in kallamahum bihi ala millati Abdul Muttalib. Abi Talib waktu duduk lepas tu, dia kalih-kalih tengok Muhammad, dia geleng kepala, dia kata apa? Apa tanda kata dia geleng kepala? Dia kata, wahai anak nakan aku tak boleh nak ikut agama hang, aku akan terus berada dalam agama Abdul Muttalib, tuan hang dan juga pak aku meninggal dia. Tuan-tuan tak sakit hati ke? Tak berasa hati ke tuan-tuan sekalian? Kalau kita ada ayah, kita ada mak yang meninggal dalam keadaan mereka tidak beriman kepada Allah. Kita ada mak jumlah semayang, duk senyap betul. Tak apalah, hampa semayang lah kat mak. Dia kata dia buat. Tuan-tuan, sakit hati kita. Bukan kata sakit hati tu benci kat dia, tak. Tapi benda, jomlah ayah, jomlah pergi masjid. Tak apalah, hampirlah dulu. Tengok-tengok tuan-tuan sakit lorat dah ayah. Ayah ingat kat Allah ayah. Dia tak ada teringat kat Tuhan. Dia kata, tapi lembu siapa nak jaga? Dia pergi tu pula. Tuan-tuan, rasa hati ni. Siapa ada perasaan macam tu, siapa pernah kisah macam tu, dia berasa. Ketika mana pak menakan dia meninggal, dia kata apa? Nabi kata apa? La astaghfiranna lak, dalam keadaan dia menangis kepada Allah, dia kata la astaghfiranna lak ma lam unha anhu. Dia kata, wahai pak menakan aku nak mohon ampun kepada Allah supaya Tuhan ampunkan hang selagi mana benda tu tidak dicegah kepada aku. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 113. Kita balik cari surah At-Taubah ayat 113. Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tuhan kata tak sepatutnya seorang nabi dan orang yang beriman dia memohon keampunan kepada orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Walaupun pak kita, walaupun mak kita, walaupun adik-beradik kita, depa tu orang musyrik, kita tak boleh minta ke Allah supaya mengampunkan depa. Sebab apa? Sebab mereka itu adalah ashabul jahim. Mereka adalah orang-orang yang akan mendiami api neraka jahanam. Wal ayazubillah. Tuan-tuan boleh faham? Lepas daripada ni, kalau tengok ada sahabat kita, kita boleh minta hidayah kepada mereka, tapi tak boleh minta keampunan kepada mereka. Jangan duk pandai-pandai. Saya duk minta keampunan kat kawan, minta keampunan kat kawan ni, sedangkan dia bukan orang Islam. Nak minta hidayah boleh. Allahumma hdi li. Maksud siapa-siapa lah. Allahumma hdi li ciong apa kan nama lah. Allahumma hdi li mutuzami ke apa, tak apa. Ya Allah bagi hidayah kat dia, ya Allah bagi hidayah kat dia. Macam mana Nabi dia pernah minta hidayah supaya Allah Taala bagi kepada dua Umar. Allahumma hdi li Umarain, kepada dua Umar, Umar ibnu Hisham iaitu Abu Jahal dan juga Umar ibnu Khattab. Alhamdulillah, doa Tuhan bagi doa Nabi itu, Umar Al-Khattab masuk ke dalam Islam. Tuan-tuan, menangis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu pula nangis yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Dia ni meninggal. Sebelum dia nak meninggal itu tuan-tuan, Abu Hurairah dia kata apa? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq kepada kami dia didatangi oleh Jibril. Bila Jibril mai, Jibril kata apa? Wahai Muhammad, hadhihi Khadijah atatka bi inahin fihi ta'am aw ina'in fihi syarab fa aqridha min rabbiha salam wa bashirha bi baitin min qasad la saqab fihi wala nasab. Dia kata ni Muhammad, Jibril mai.
Muhammad, aku nak abang kat hang. Ni, bini hang Khadijah itu, dia sesungguhnya dia akan membawakan kepada kamu makanan dan minuman daripada syurga. Dan aku nak cerita juga kepada kamu, sesungguhnya faqriha min rabbiha salam. Allah Subhanahu wa taala mengirim salam kepada dia. Tuan-tuan, Allah bagi salam kat Khadijah. Allah bagi salam kat Khadijah. Ni Allah bagi salam kepada Khadijah. Jibril habaq kepada Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad dengar macam tu, dia mula berasa sayu dah. Ni petanda yang tak cantik ni. Pasal apa? Pasal kalau Tuhan dah bagi salam kepada Khadijah, maknanya lepas daripada ni, wa basyirha bi baitin min qasab la saqab fihi wala nasab. Jibril pula kata, khabarkan kepada Khadijah, wahai Muhammad, sesungguhnya dia akan berpindah daripada rumah atas dunia ini kepada rumah yang tidak ada kesulitan, yang tidak ada kesusahan, yang penuh dengan kemewahan. Apa tanda dia, tuan-tuan sekalian? Tanda dia apa? Khadijah akan meninggal dunia selepas daripada tu. Menangis pula Nabi SAW. Kita bini pergi rumah anak 2 minggu pun teriak seorang anak kucing. Tidak dah. Makan Maggi pun bubuh dalam helmet, mangkuk pun tak guna lah. Pasal apa? Pasal mangkuk tak basuh, penuh atas singki tu. Mana lagi mangkuk aku nak buat tengok helmet Apollo dah ada. Buh lah yang tu. Buah ayak panas, buh makan. Pernah makan lah helmet kan? Saya dulu sekolah pernah makan lah helmet. Celakui semua. Pasal tak mau berebut mangkuk dengan orang. Lagi satu. Yang kedua ni pasal tak mau orang kacau kita. Bila kita buh lah helmet ni, orang nak makan tak lalu. Biar pergi kat hampa. Janji aku kenyang. Tuan-tuan, meninggal Khadijah. Bila meninggal Khadijah, tahun tu disebut sebagai tahun Amul Huzn, iaitulah tahun kesedihan. Nabi SAW disuruh pula oleh Allah Subhanahu wa taala pergi ke Taif. Yang ni cerita Taif semua orang tahu lah. Bila dia pergi ke Taif, Taif ni siapa? Taif ni adalah adik-beradik kepada Khadijah, Bani Sa'diyah, duk ada di sana. Dia pun pergi. Bila pipi jumpa pak menakan, jumpa adik-beradik Khadijah, duk ingatkan mereka boleh terima lah dakwah, tuan-tuan. Rupanya silap kita. Duk ingatkan adik-beradik ni kadang-kadang boleh terima dakwah. Tak boleh juga. Yang duk jadi racun dalam daging ni, tuan-tuan sekalian, dia adik Tidak, minta maaf sebut lah. Hak ni yang duk jadi masalah kat kita ni. Pasal itulah Nabi SAW pernah habaq kepada kita. Nabi kata berapa ramai di kalangan manusia yang hancur agama dia disebabkan oleh akrabin, oleh adik-beradik dia. Kadang-kadang oleh pak dia, kadang-kadang oleh mak dia, kadang-kadang oleh isteri ataupun suami dia, kadang-kadang oleh anak dia, kalau tak anak dia pun jiran dia. Entah, kita nak jaga hati dia bang. Nak tegur pak atau apa, nak berani lah kali kita pun duk nampak dia buat benda jahat. Pak ni kaki curi kabel telefon. Dia kata, malam ni hang tolong aku sah. Hang duduk atas motor sudah, dia kata. Aku tarik kabel tu, hang pederas motor aku naik. Dia kata, ya benda tu dosa ya. Hang ni anak apa? Tak apa ya. Dia kata, betul, ikut. Tidak. Ada isteri kita malam ni, ada ni Maulidur Rasul ni. Abang, dia duduk garu kita. Abang, jom pergi makan laksa, lapang laksa. Dia kata, esok bukan tak boleh. Dia kata, boleh. Payah dengan dia ni. Tak main maulid kita malam ni. Orang tu yang pergi mana haji? Sikit perut bunyi pun. Sama juga suami, isteri tu teringin nak main. Suami kita, Tok Zahar, dia kata, aku pun boleh ceramah. Dia kata, ceramah tak mana tu sekalian. Anak-anak pula duk gelut dengan kita. Jiran tetangga pula kalau ada sakit kepala kita, yang tak mau nak ikut kita. Lah kali kita bersama dengan jiran buat benda tak elok. Nabi abang macam tu. Adik-beradik ni. Jadi rupanya adik-beradik yang kata adik-beradik kepada Khadijah tak boleh nak bantu langsung. Nabi bersama dengan Zaid bin Harithah dalam kitab Rahiqil Makhtum. Syekh Safiyur Rahman Mubarak Furi, dia kata apa? Dia kata Nabi masuk 3 malam, tuan-tuan sekalian. Nabi orang kata apa, duk negotiate dengan pembesar Bani Sa'diyah. Kata, aku main ni, aku nak abang Islam je. Aku bukan nak kacau bajet hamba. Aku bukan nak kacau peruntukan hamba. Aku tak mau kacau pun tempat hamba. Aku nak abang Islam je. Dia kata, boleh, tak ada masalah. Esok kami akan kumpulkan orang. Rupanya mereka kumpul di kalangan orang-orang tua, di kalangan orang-orang muda, di kalangan wanita, di kalangan kanak-kanak yang bersama dengan mereka ketik batu, duri, najis-najis binatang. Mereka lempak kepada Nabi SAW. Mereka baling Nabi, tuan-tuan. Sehingga akan pecah muka Nabi.
Nabi menangis, Nabi duduk di kebun kurma kepunyaan Utbah bin Rabi'ah. Nabi duduk tahun tu menangis, Nabi angkat tangan kepada Allah. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku tak ada siapa aku nak mengadu, ya Allah. Aku ada isteri meninggal, aku ada pak nakam meninggal. Aku tak ada siapa aku nak mengadu. Aku mengadu kepadamu, ya Allah. Ilaika ashku dha'fa quwwati. Aku ni tak kuat sebenarnya, ya Allah. Aku sedih, ya Allah. Pasal apalah suruh aku pergi tahun tu. Wa qillata hilati, sikitnya kedekat yang ada dekat aku. Anta Rabbi wa anta Rabbul mustad'afin. Engkaulah Tuhan aku, engkaulah Tuhan kepada orang-orang yang lemah. Ila man takiluni, diri aku ni engkau nak buang ke mana, ya Allah? Ila ba'idin yatajahamuni, adakah engkau nak buang aku kepada musuh yang ingin membunuh aku? Nabi baca doa tu, tuan-tuan. Mana ngadu Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba di saat itu malaikat Jibril datang bersama dengan malaikat yang disebut sebagai Akhsyabain, iaitulah malaikat dua gunung. Gunung Qa'qa'an, satu lagi gunung apa? Jabal apa yang dia buat istana dah lah ni. Jabal Qubais. Satu Qubais, satu Qa'qa'an. Mai malaikat tu mai yang jaga dua gunung ni. Dia kata, Muhammad, dalam keadaan Nabi duk menangis waktu, Muhammad, aku bawa mai ni. Bawa mai bukannya orang-orang biasa ni. Aku bawa mai dua yang menjaga dua gunung. Malaikat yang menjaga Akhsyabain tu dia kata apa? Muhammad, perintahkan kepada aku angkat dua gunung Qubais dan Qa'qa'an dan aku letakkan di atas kepala pok-pok Taif ni biar hancur buang dia. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Agak-agak kalau orang kampung belek ni dia buat itu. Kita keluar kasut kita ada gudia balai. Tahu gudia balai? Ini bahasa Kedah. Dah lah motor sudah keluar motor kita baru beli orang curi. Haji cari apa? Cari motor kata ni. Tak apa Haji, kalau kami jumpa motor Haji, kami dapat tangkap siapa curi agak-agak, Haji nak buat apa? Kita nak jawab macam mana Nabi jawab kah? Nabi kata apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Aku nak minta satu aja. Aku tak mau hampa kacau mereka. Yang aku nak minta kepada Allah, bagilah hidayah kepada mereka, kerana mereka adalah orang yang tak tahu sebenarnya. Hak curi motor kita tu, dia bukan tahu kata kita tu ayah besar aku ni. Tidak tahu sekalian. Tentu agak-agak nak kata apa kat dia kalau dapat tu. Lo panggil dia mai yang dicuri motor geran tak ambil pasal apa? Tak nak tahu betul lah. Panggil dia mai, dah kunci hak dah rotek duk ada kat aku. Kata tak apa mai, aku nak bagi rotek aku bagi kat dia. Ada ke aku angkat tangan tengok saya nak cium dahi sekali? Obat tak ada ah. Masukkan saya ni tak ada. Tuan-tuan, Nabi mendoakan kebaikan kepada kita. Allahu akbar. Sebab tu Nabi SAW dia ajak kita, bukan takat waktu sihat Nabi, waktu sakit Nabi pun Nabi ajak kita. Nabi ajak umat dia ni waktu sakit pun, hampa jangan mengeluh pasal aku bersama dengan hampa waktu hampa sakit ni. Sebulan Nabi SAW demam. Dalam kitab Rahiqil Maktum kata, sebulan Nabi demam. Dan tiap kali Nabi demam panas yang teramat sangat. Aisyah radhiyallahu ta'ala, seorang isteri yang manja, dia ni selalu peluk Nabi. Aisyah ni bini muda tu Haji betul. Hak tua ni nak peluk-peluk lagi, tak dagu atas kepala bau kita duk ingatkan dia ada lagi tinggal-tinggal gigi dia duk atas kepala bau kita. Kan? Kita duk ingat dia. Alah. Hak muda ni dia peluk, dia manja dengan Nabi. Satu hari Nabi demam, tuan-tuan sekalian, 30 hari Nabi demam. Nabi demam, dia peluk-peluk Nabi, dia berasa, ya Allah, ya Rasulullah, awaklah panas sangat ni. Aisyah kata, adakah macam ni ujian yang diberikan oleh para utusan Allah Ta'ala? Nabi kata memang macam tu. Kalaulah satu kali umat aku demam, aku 10 kali akan rasa sakit. Ja'far At-Tayyar ataupun disebut sebagai Ja'far yang ada sayap di dalam syurga, dia dipoknakan Nabi. Satu hari tuan-tuan, dalam peristiwa sekatan ekonomi ke atas Makkah waktu tu, ke atas Nabi SAW 3 tahun, sehinggakan sahabat Nabi ada yang pecah pergi habis bibir mulut pasal duk makan daun kering ni. Daun kering tu bukan dia makan macam tu, daun kering tu dia bubuh layak biar dia kembang tu, ambil daun kering tu makan.
Kita bukan makan daun kerin, kita temakau kerin. Pecah mulut tuan-tuan sekalian. Sampai Ja'far ni, dia ikat batu di perut dia menggunakan sorban. Dia bukan dia. Dia apa nama? Dia rasa lapang, dia angkat perut kat Nabi. Dia tengok, ya Rasulullah, mata sa'ah, mata Nasrullah, bila pertolongan Tuhan nak main ni? Ni tengok perut saya pun dah tak ada apa, dah kosong ni. Tuan-tuan, Nabi tak kata apa. Nabi angkat baju dia, Ja'far kata, aku melihat di perut Nabi ada seketul batu yang diikat oleh kain sorban. Maknanya, kalau umat dia lapang sekali, 10 kali akan dirasai oleh Nabi SAW. Tuan-tuan nak kata apa lagi kat Nabi? Belagak sangat tak mau selawat ke atas Nabi. Belagak sangat kita tak mau sambut yang kata sambutan Maulidur Rasul SAW. Sampai bila-bila? Bukan dekat hari ni. Sampai bila-bila kita sambut? Seronok tuan-tuan. Lebih daripada raya kita lagi nak kena seronok ni. Pasal rahmat tuan-tuan. Alam ni berseronok dengan kehadiran Nabi SAW. Kita takkan tak seronok. Waktu Nabi sakit, Nabi SAW, yang ni saya nak ajak tuan-tuan. Bukan kata ajak lah, yang ni kita kongsi. Nabi SAW dekat dengan dia ada satu bekas bowl of prophet Nabi SAW, satu bekas tu. Bekas ni cerita diceknya dulu, tak apa kita ambil masa sikit. Cerita diceknya lepas daripada negara Rusia duk bergaduh dengan ceknya tu lama, lepas tu ceknya mendapat kemerdekaan. Tuan-tuan search tengok dalam YouTube ni, duk ada handphone hak kemas-kemas ni, duk tengok nombor ekor dalam tu nak buat apa. Tengok tu hak jenis-jenis macam tu. The Bowl of Prophet Muhammad SAW. Tuan-tuan tengok. Saya tengok pun saya pun menangis tuan sekalian. Cerita dia apa? Ketika mana negara Chechnya tu lepas daripada kemerdekaan. Tuan-tuan, negara Chechnya ni, depa ni, kalau tuan-tuan nak kenal depa ni, jenis pahlawan punya orang. Antara yang terkenal sekarang ni siapa dia? Khabib Nurmagomedov ke apa nama dia? Saya pun tak tahu. Tu, dia tu bukannya berlatih dengan manusia, berlatih dengan beruang. Tuan sekalian, 29 kali dia masuk dalam pertandingan tinju, tak pernah duk kalah. Nampak? Kita bukan berlatih dengan beruang, kita berlatih dengan apa? Jenis-jenis macam tu. Mereka ni memang pahlawan. Hati memang kering, tuan sekalian. Hati kering. Sehingga kan bila negara mereka diberi kemerdekaan, mereka nak kedaulatan, mereka nak daulat. Yang kata daulat tu, dia mesti ada sesuatu benda duduk di negara mereka. Yang mereka duduk nampak apa dia? Iaitulah apa saja peninggalan Nabi SAW kami nak ambil mai. Mereka dapat hadiah daripada orang Arab yang duduk di Amerika, iaitulah mangkuk Nabi SAW diterbangkan khusus daripada mereka turun mai ke Chechnya tu. Tuan-tuan, bila sampai presiden Chechnya tu pegang kotak, tak buka mangkuk lagi, pegang kotak, menangis tuan sekalian, menangis. Lepas tu pula dia pun pegang kotak, dia cium kotak tu, dia turun kereta pakat duk bersusun tunggu dah. Lepas kereta bersusun tunggu, dia duk pegang kotak tu nak pi ke istana dia, nak balik ke kediaman dia tu. Sambil-sambil duk berjalan balik ni, yang kata rakyat Chechnya ni kiri kanan ni, bukan apa nak tengok mangkuk Nabi, bukan Nabi, nak tengok mangkuk je. Pakat duk babai tangan tu, duk selawat, duk babai tangan ni sepanjang jalan ni. Sampai di istana dia, tuan-tuan sekalian, depa buka Allahu Akbar. Baru nampak mangkuk Nabi. Tak nampak Nabi lagi. Sampai tu dia buka mangkuk Nabi tu, dia angkat mangkuk Nabi ni, menangis habis-habis semua. Yang depa ni jiwa-jiwa jantan perkasa ni menangis. Depa tuang ayat Zam-Zam tu, depa bagi mufti, depa minum. Mufti tu pegang minum. Allah, keluar air mata. Yang presiden dia ni hak muka ganas tadi duk pegang ni, kira menangis tak ada dah. Yang tu baru mangkuk Nabi SAW. Tak jumpa Nabi lagi. Mangkuk itulah yang digunakan oleh Nabi. Nabi waktu dia demam, dia akan celup dalam mangkuk tu. Dia akan celup, dia akan ambil air dan dia akan sapu di kepala dia sambil dia membaca Allahumma inni, ataupun Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inni ala sakaratil maut. Doa tu betul-betul baca. Ya Allah, permudahkanlah kematian aku, ya Allah. Ambil ayat tu, permudahkan kematian.
Bahasa kita dia kata jelum kan, jelum. Buat jelum, tuan sekalian. Yalah hak doktor pergi ambil jugalah. Saya kata tak main hospital sebab mengarut nak pakai hak bangkuk ni sudah. Jangan begitu. Hak tu kita ambil ya. Tapi hak tu kita ambil sunnah Nabi. Biar kita rasa Nabi hidup dalam jiwa kita. Kita rasa Nabi hidup, itu amalan dia. Tuan-tuan, 4 hari Nabi SAW dalam sebulan tu, 4 hari Nabi SAW tidak keluar untuk nak solat bersama dengan sahabat. Sebelum daripada tu turunnya ayat dalam surah, saya tak pasti surah apa, tapi ayat tu berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini Muhammad telah disempurnakan agama Islam bagi kamu, aku sempurnakan nikmat aku, dan aku meridai agama Islam itu menjadi agama kamu. Sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in pakai seronok pasal Islam dah sempurna. Tetapi yang rasa tak apa nak seronok di hati siapa dia? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar dia berada tak syok lah. Muka dia pun dah muka sebak lah. Muka duk sebek apa semua ni. Orang tanya Abu Bakar, "Hai wahai Abu Bakar, pasal apa ni? Hang sepatutnya seronok, Islam dah sempurna ni." Abu Bakar kata apa? Memang Islam dah sempurna. Apabila sempurnanya Islam, sudah pastilah Allah Ta'ala akan menarik kembali orang yang membawa ajaran Islam itu kepada kita. Maknanya itu di antara petanda awal Nabi SAW akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampailah satu ketika tuan-tuan sekalian, 4 hari Nabi tak keluar semayang. Bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, ada ulama kata hari itu adalah hari Isnin. Nabi dah tak larat. Nabi duduk semayang atas katil ya. Nabi duduk semayang atas katil, Nabi tak larat lah. Hari Isnin tu Nabi seolah-olah macam berasa sihat sikit. Pagi Isnin, subuh. Kan tuan-tuan sekalian, rumah Nabi tu dekat dengan tempat apa nama makam dia. Raudhah tu kan tempat masjid Nabi. Waktu tu ada jendela, ada kain tirai, ada sitar. Hari Isnin tu sahabat-sahabat Nabi macam biasalah, depa lepas daripada depa dengar Abdullah Ummi Maktum azan, depa tunggu Ustaz, lepas tu satgi Sayyidina Bilal pula azan, depa pun pakat duduk dalam masjid. 4 hari tu jugalah yang kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam kepada salat subuh ketiadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, depa duk bersedih lah, Nabi sakit 4 hari Nabi sakit ni. Kita tak berjumpa Nabi 4 hari dah ni. Tiba-tiba pagi subuh hari Isnin tu tuan-tuan sekalian, 12 Rabiul Awal, Nabi selak tirai. Sahabat-sahabat Nabi ni pekat duduk diri dah ni. Duduk diri nak semayang lah. Nabi selak tirai, dia tengok Nabi. Bercahaya muka Nabi. Nabi nampak sihat. Sayyidina Abu Bakar ni dia nak gostan belakang untuk daripada nak bagi Nabi jadi imam. Pasal itu petanda macam Nabi nak masuk. Rumah Nabi waktu tu ada 2 pintu. Satu pintu menuju ke jalan Madinah. Satu pintu terus masuk ke masjid. Mereka duduk tunggu di pintu tu. Kok-kok lah Nabi keluar main. Nabi selak tirai. Nabi senyum kepada mereka semua. Mereka pun rasa berbunga hati. Alhamdulillah. Nabi sihat dah rupanya ni. Alhamdulillah nampak senyum tu, senyum sihat tu. Ketika anak Nabi tutup tirai tu tuan-tuan. Itulah senyuman terakhir yang mereka melihat bahawasanya pada hari itu yang Nabi telah ukirkan kepada mereka. Itulah senyuman terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tutup tirai. Nabi pun sembahyang subuh, mereka pun sembahyang subuh. Bila mai waktu duha, dalam hadis riwayat Imam Bukhari kata apa? Aisyah meriwayatkan hadis 1574. Aisyah kata apa? Min ni'amillahi alayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yaumi. Dia kata antara nikmat, Aisyah kata antara nikmat terbesar yang aku seronok sangat pasal apa? Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk nak wafat di rumah aku. Nabi tak habaq kata nak wafat rumah Aisyah, cuma bini-bini Nabi ni dia kata lah ni bagi duduk dekat rumah Aisyah lah, pasal rumah Aisyah ni sebelah dengan masjid Nabi. Bagi duduk rumah Aisyah lah, bagilah Nabi sakit di situ. Aisyah rasa seronok duduk di situ. Lepas tu tuan-tuan, kata Aisyah juga antara nikmat terbesar wa baina sahri wa nahri. Nabi SAW dia boleh menghembuskan nafas yang terakhir di atas dada aku, Aisyah kata.
Di atas dada aku, Nabi menghembuskan nafas terakhir, Nabi tak kepala atas dada Aisyah. Waktu tu Nabi sakit sangat-sangat, panas ni tu suruh cerita. Dan Aisyah kata apa juga? Wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi 'inda mautih. Aku rasa seronok dan nikmat paling besar ni pasal apa? Pasal ayak liung akulah benda yang terakhir yang ditelan oleh Nabi sebelum daripada Nabi wafat. Ayak liung Aisyah lah benda yang ditelan oleh Nabi SAW. Mula dia cerita macam mana? Mula dia wa dakhala alayya Abdurrahman ibnu Abi Bakar. Abdurrahman ibnu Abi Bakar. Dia ni siapa dia tuan-tuan? Dia ni adalah adik kepada Aisyah. Iaitulah adik ipar kepada Nabi SAW. Dia ni kerja duk masuk, duk tengok macam mana abang hari ni sihat ke. Dia kerja duk pergi, adik ipar bagus. Satu hari tuan-tuan, hari Isnin tu waktu duha tu Nabi duk terlantak dah. Nabi pun tak bercakap dah. Nabi tak larat nak bercakap dah. Abdurrahman masuk. Bila masuk tuan-tuan sekalian, Nabi SAW wa biyadihi siwak. Nabi tengok di tangan Abdurrahman itu ada kayu siwak. Kayu siwak ni kayu apa? Hak kita guna duk suri tu. Nabi tengok tuan-tuan. Bila Nabi tengok, wa ana musnidatun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faraaituhu yanzuru ilaih. Aisyah kata apa? Waktu tu Nabi tak kepala di atas badan aku, musnidah. Nabi sandangkan kepala di atas badan aku dan aku tengok mata Nabi duk tengok kayu siwak yang dipegang oleh Abdurrahman ibnu Abi Bakar. Lalu aku bertanya kepada Nabi, wa araftu annahu yuhibbus siwak. Aku tanya kepada Nabi, abang nak kayu siwak kah? Abang nak sugi kah? Faqultu akhudhu laka fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Apa kata Aisyah? Nabi tak kata apa, nak ke tak, cuma Nabi duk angguk kepala. Nabi angguk kepala. Bila Nabi angguk kepala tuan-tuan, Aisyah ambil kayu siwak hak Nabi tu dan diberikan kepada Nabi. Nabi pun pegang-pegang, Nabi tonyoh di mulut dia berasa keras. Bila keras, Aisyah ambil daripada tangan Nabi dan Aisyah menggigit-gigit di hujung kayu sugi itu. Itulah air liur Aisyah sudah terpalit pada kayu sugi itu. Yalah kayu sugi, tentang kita nak sugi bukan boleh duk sugi. Lagu tu dia kena tokak bagi lembut baru kita boleh sugi. Tuan-tuan jangan duk ambil kayu sugi duk pergi tonyoh lagu tu. Tonyoh hilang gigi, tak hilang gigi gusi berdarah. Dan sunnah Nabi, saya ambil daripada Syekh apa nama Allah, Syekh Fuad ketika mana di Mekah duduk. Sunnah Nabi pegang kayu sugi, ada pen tak? Ada ajak sunnah Nabi, ada pen tu. Allahumma salli ala Muhammad. Sunnah Nabi pegang macam ni kita. Kayu sugi ni. Waktu tu saya duk apa Syekh Fuad tu duk ajak dalam kitab apa nama Imam An-Nawawi tu, kitab Tikab Al-Azkar. Pegang macam ni. Dan kita masuk ke dalam gigi sebelah kanan ni, belah atas ni kita masuk sampai di tengah, kita turun mai ke bawah, naik atas, kita buat macam nombor 8. Kita buat gitu. Itu sunnah Nabi SAW. Lepas tu pula lidah kita tonyoh atas lidah sikit dan tonyoh di atas lagi sikit. Boleh faham tak? Kita nampak tak? Dia nampak saya buka mulut lagi, dia berbolok masuk dalam. Atau telan pihak tu kita. Okey, terima kasih. Tuan-tuan, Aisyah pun dia gigit-gigit, dia bagi kat Nabi. Nabi pun tonyoh. Aisyah kata lepas Nabi tonyoh tu, Nabi mengeluarkan satu perkataan khakh. Khakh ni apa? Dah sampai dah zaman Nabi. Dah sampai dah waktu Nabi. Nabi berasa, Aisyah berasa Nabi duk macam gelisah hati badan dia. Dia bunyi macam tu. Bila bunyi macam tu, Nabi SAW mengangkat tangan fayamsahu bihi ma wajha, sambil Nabi duk pegang di muka dia. Lepas tu Nabi angkat tangan. Nabi kata la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Nabi angkat tangan waktu duduk dalam pangkuan Aisyah ni. Nabi angkat tangan, Nabi kata Allah, mati ni sakit je, mati ni sakit je. Nabi duduk kata macam tu. Inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat. Nabi sebut macam tu. Bila Nabi sebut macam tu tuan-tuan, dan Nabi kata firrafiqil a'la. Nabi kata aku rindu kepada sahabat aku yang tertinggi. Makna dia aku nak bertemu dengan kasihku. Nabi kata aku nak bertemu dengan kekasihku. Allahumma rafiqil a'la. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada kekasihku. Nabi sebut macam tu. Aisyah waktu tu
pejam mata, menangis. Aisyah tak mau tengok benda ni, tuan-tuan sekalian. Aisyah kata apa? Aku hanya menyedari yang Nabi telah meninggalkan aku. Tak kala aku dengar jatuhnya tangan Nabi, Nabi telah meninggalkan dia. Nabi meninggal. Aisyah kata waktu itulah Nabi meninggal. Bila Nabi SAW wa malat yadahu, jatuhnya tangan Nabi, Aisyah dia tak boleh buat apa lah, duduk atas pangkuan Nabi tu. Aisyah pergi habaq kepada Fatimah. Fatimah pun mai. Habis semua adik-beradik bakat duk mai dah waktu tu. Dan dia letakkan di atas ranjang Nabi SAW. Nabi pun tidur. Sahabat-sahabat lain ni pakat duk ingat lah Nabi wafat. Allah, ada sahabat yang terus keluar daripada Islam, ada sahabat yang duk fikir apalah nak jadi kepada Islam ni, kita dah buat macam mana, Nabi dah tak ada ni. Antara ada Sayyiduna Umar Al-Khattab, dia bawa keluar pedang dia kata apa, siapa yang kata Nabi wafat, aku pancung kepala hangpa. Nabi ni dia macam Nabi Isa, dia diangkat oleh Allah, satu hari nanti dia turun hangpa jenuh jawab dengan dia, hangpa kata dia mati. Sahabat lain pakat senyap, tuan-tuan ni riuh dalam masjid tu, pakat duk teriak, ya Allah, Nabi dah wafat, Nabi dah wafat. Sehingga kan mereka bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Mereka pergi habaq ke Abu Bakar, Abu Bakar, hang tak tahu kan Nabi dah meninggal tu, hang buat apa ni Abu Bakar? Sepatutnya Abu Bakar dia menangis, sebab dia ni disebut sebagai rajulun buka, rajulun yang memang kaki menangis, satu pemuda yang kaki menangis. Abu Bakar tak menangis. Dia dengar-dengar Nabi wafat, dia pun keluar daripada rumah dia pergi ke rumah Nabi SAW. Sahabat bakal duk tunggu dia. Apa dia nak cakap? Dia tak cakap apa. Nangis pula. Bila dia masuk dalam rumah Nabi SAW, dia nampak tubuh Nabi yang sedang ditutup dengan kain di atas muka. Dia buka, yang kita Abu Bakar ni, dia buka kain Nabi. Dia kata, bi abi anta wa ummi. Dia kata, Muhammad, hanglah mak aku, hanglah pak aku tak nak siapa Muhammad, dia kata. Lalu dia mencium dari Nabi SAW. Di saat dia cium tu lah, tuan-tuan sekalian, maka menangis teresak-esak, kerana Nabi Muhammad lah ashabi, dialah sahabat aku dunia akhirat, dialah menantu aku, dialah teman seperjuangan aku dalam peristiwa hijrah. Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu dia nampak Umar duk mengamuk di luar. Umar kata, siapa kata Muhammad mati, aku pancung habis. Umar tak boleh dah nak tahan perasaan dia. Dia duk kata Muhammad mati, Umar tak boleh terima, tak boleh nak kawal, tak boleh terima apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar dia kuatkan langkahan kaki dia. Dia keluar, dia kata, ayuhan nas. Dia kata, sahabat-sahabat pemai kah? Dalam keadaan dia menangis. Ayuhan nas, dia kata, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Aku nak abak ke hangpa, siapa yang masuk Islam, siapa yang beribadat pasal Muhammad, bukan pasal Islam, aku nak abak ke hangpa, fa inna Muhammadan qad mat. Sesungguhnya Muhammad dah mati. Muhammad hakikat dia memang dah mati, Abu Bakar kata. Sayyidina Umar dia tengok Abu Bakar, dia tengok geram. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Aku nak abang hangpa, kalau hangpa masuk Islam kerana Allah Tuhan, yang kata Allah dia maha hidup dan tidak akan mati. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Seperti mana rasul-rasul yang terdahulu juga, ada rasul bila dihidupkan dan dimatikan. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai fala yadhurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Abu Bakar kata, apakah dengan kematian Muhammad, dengan Muhammad dah mati, hampa semua nak pergi jadi agama hampa balik, hampa nak beralih tapak-tapak kaki hampa tak mau dah kepada Islam ke? Hampa nak tinggal agama Allah ke? Siapa yang nak tinggal agama Allah, Tuhan tidak akan rugi dengan peninggalan hamba. Wa sayajzillahu syakirin. Tuhan akan bagi pahala yang besar kepada orang yang bersyukur kepada Allah. Barulah Sayyidina Abu Bakar dia pun ambil pedang dia pun masuk dalam sarung balik. Dia kata, awaklah, aku lupa ayat ni. Yang kata Abu Bakar, aku tak pernah dengar, aku seolah-olah macam aku lupa terus ayat ni. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal sedih yang mendalam dengan kematian Nabi SAW.
antara sahabat yang amat sedih, iaitulah Bilal bin Rabah. Pasal Bilal lah yang telah Nabi suruh Abu Bakar hang lepas, hang bawa duit, hang bebaskan Bilal. Bilal lari terus pergi duduk, lari pergi Yaman. Bilal lari pergi Yaman, tuan-tuan sekalian. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar, bila minta kepada Abu Bakar, bila kata wahai khalifah, aku nak pergi duduk di Yaman. Abu Bakar kata tak boleh, hang tu adalah muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata bila kata aku adalah muazzinur Rasul, tetapi aku bukan muazzin khalifah. Bila kata betul, hang kata aku muazzin Nabi, memang aku muazzin Nabi, tapi aku bukan muazzin hamba. Bila pergi duduk di Yaman. Ketika mana zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Zaman Sayyidina Umar ni dia tegah. Bila dia nak mengembalikan kegemilangan Nabi pada zaman tu, antara dia apa? Kalaulah masjid Nabi ni ada Bilal cantik, Umar mengutuskan Bilal, hantar surat dekat Bilal, Bilal hang mai balik mai. Yang kata Umar ni dia tegah, Bilal pun balik mai. Bila Bilal balik mai, tuan-tuan sekalian, sampailah waktu Bilal berjalan daripada Yaman, berjalan kaki. Kebetulan dia sampai pula adalah pada waktu subuh. Sampai waktu subuh di masjid Nabi tu, Bilal masuk. Bilal, tuan-tuan, dia kira nak teriak kat Bilal pun. Masuk dalam masjid Nabi tu, dia jadi hati ni berbelah bagi. Dia tengok pintu Nabi, selalunya Nabi ni akan keluar bawa Sayyidina Husain dan juga Sayyidina Hasan. Dan disebutkan dalam riwayat ni, Sayyidina Hasan dan Husain ni lari mai kepada Bilal ni. Tengok lo pakcik Bilal lama tak nampak. Pasal depa pun duk tengok Bilal duk bersama dengan Nabi. Bila tengok Bilal, depa teringat tak wan depa. Ni budak-budak kecil dua orang ni mai. Depa kata, Bilal, kami lama tak dengar azan hang Bilal mai. Mai jadi imam. Mai azan dah. Bilal kata, dah, aku tak boleh azan. Bilal kata. Dah Bilal tak mau, depa pi habaq kepada Sayyidina Umar. Umar ni terus-terus. Ya Bilal, tudzakkiruna min ayyamil ula. Wahai Bilal, hang tolong ingatkan kami kepada hari yang mula-mula hang azan dulu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal ini arahan daripada khalifah, dia pun naik azan. Dia naik atas, tuan-tuan sekalian, dia pun melaungkan azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Waktu Bilal azan Allahu akbar, Allahu akbar, kota Madinah menjadi munawwarah, menjadi gemerlap, menjadi gemerlapan, menjadi gemilang, menjadi bercahaya. Orang ni pakat keluar habis-habis. Dia kata, adakah Rasul diutuskan kembali? Muhammad hidup balik ke? Muhammad balik mai ke? Dia bertanya macam tu. Pasal dia dengar azan ni hanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal pun terus azan, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Bila sebut kepada asyhadu anna Muhammad, nak sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila jatuh tu dalam keadaan dia tak boleh nak kata apalah. Orang pakat kelang kabut dekat Bilal. Bilal, pasal apa Bilal? Sayyidina Umar ditanya Bilal, malaka ya Bilal, pasal apa dengan hang ni? Bilal kata, aku tak boleh sebut nama Muhammad, aku teringat dan aku rindu sangat kepada dia. Bilal kata macam tu. Waktu aku azan tu, aku nampak langkahan kaki Muhammad sedang masuk ke dalam masjid. Pasal waktu Bilal dia azan, Nabi Muhammad mula masuk. Dia kata, rindu sangat aku kepada Nabi, rindu sangat aku kepada Nabi. Yang kata Bilal tu tak. Sebab tu bila kita orang yang sayang dan rindu kepada Nabi, kita dengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan hanya kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi juga kita berselawat ke atas Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh tak? Banyak lagi kisah dia. Antara dia Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni siapa? Dia ni anak orang hebat, anak Harisah, orang kulit hitam. Dia kena rompak, tuan-tuan sekalian. Dia kena rompak. Sehingga kan dia menjadi daripada anak orang kaya, dia rompak menjadi hamba. Dan hamba tu orang jual kepada Khadijah. Khadijah lah yang hadiahkan Zaid ni kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi khadam.
Bilalah pak dia pun kena jual. Habis semua harta depa ni dirompak. Lepas tu pula pak dia dalam duk rompak tu, pak dia berjaya melarikan diri daripada daripada jadi hamba. Pak dia balik ambil harta apa semua, bayar balik kepada tuan dia tu. Lepas tu pak dia pergi cari, yang kata pergi cari Zaid bin Harithah. Cari-cari dia kata dia duduk dengan Muhammad. Pak dia bawa duit yang banyak untuk bertemu dengan Muhammad. Ajak pak menakan seorang, 2 orang mereka pergi jumpa Nabi SAW. Zaid, ayah mai ni. Zaid tengok-tengok ayah Allah, ayah peluklah Zaid ni, peluk apa semua. Lepas tu pula ayah mai nak bebaskan hang wahai Zaid. Nabi Muhammad pun ada waktu tu. Nabi Muhammad kata, Zaid, mulai daripada hari ni aku nak bebaskan hang. Hampilah duduk. Ni ada ayah hang, ni ada pak menakan hang. Tuan-tuan, Zaid dia nak pilih siapa waktu tu. Saya bila cerita benda ni saya mula seram sejuk. Zaid nak pilih siapa? Zaid kata, ya Rasulullah, memang betul dia ayah aku, memang betul dia pak menakan aku. Maknanya aku ada 2 orang yang akan jaga aku, ayah aku dan pak menakan aku. Tetapi ketika mana aku duduk dengan kamu ya Rasulullah, aku dapat 3 dah. Engkaulah ayah aku, engkaulah pak saudara aku, dan engkau adalah kekasihku. Maknanya Zaid memilih untuk duduk dengan Nabi SAW. Ya Allah. Tuan-tuan, indahnya kehidupan sahabat Nabi. Begitulah dengan kita. Kalau kita nak indah juga, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Last sekali tuan-tuan sekalian saya nak sebut adalah sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi pernah sebut tentang kita. Nabi kata, wadidatu anni laqitu ikhwani. Nabi kata, aku rindu untuk aku berjumpa dengan ikhwan aku. Sahabat tanya, awalaisa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah. Kami ni bukan ikhwan kamu ke Rasulullah? Kami bukan saudara kamu ke Rasulullah? Nabi kata, antum ashabi da, hampa tu sahabat aku. Nabi kata, walakin ikhwani amanu bi walam yarawni. Tetapi ikhwan aku siapa? Orang yang beriman dengan aku, yang sayang kepada aku, tetapi mereka tidak pernah melihat aku dan hidup sezaman dengan aku. Siapa tu tuan-tuan sekalian? Mudah-mudahan Allah Ta'ala memilih kita untuk menjadi orang yang beriman dengan Nabi dan juga sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dijanjikan pukul 9 kita berhenti. InsyaAllah tuan-tuan, akhir kalau ada umur yang panjang kita berjumpa lagi. Jangan kita tinggalkan untuk selawat ke atas Nabi dan banyak-banyak kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf kepada tuan-tuan sekalian, pukul 9 punya kita berhenti ni. Tuan-tuan pun tak tahu beza dah hak mana kaki kiri, hak mana kaki kanan, lengoknya pasal. Kan? Nak bangkit tak larat dah, tak tahulah pakai mengesot aku tu lah. Tak apa tuan, insya-Allah saya mohon maaf, dan mungkin hari ni saya tak main bila-bila lah kot. Kan? Dah kata pukul 9 Ustaz Balun, gila betul dalam SOP pukul 9. Tak jenuh nak menjawab kan, tu imam jawab, mengurusi jawab dengan polis apa semua tu. Kan? Baik, saya mohon maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan. Dengan kehadiran yang macam ni membuktikan bahawa kita sentiasa sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.